وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-8 daripada huraian dan syarahan kita ke atas kitab kita ini. Dan tuan-tuan yang mempunyai kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-10. Pada muka surat yang ke-10. Perbahasan kita pada malam ini adalah menyambung kata penulis kitab, Faslun fi mujibatil ghusl. Faslun fi mujibati al-ghusl. Fasal berkenaan dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pada 2 minggu yang lepas, kita telah sebutkan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Dan daripada 6 perkara yang mewajibkan mandi ini, ada 3 daripadanya khusus berlaku kepada orang perempuan sahaja. Manakala 3 yang berbaki itu bercampur antara lelaki dan perempuan. Yang pertama adalah kata penulis kitab, ilajul hasyafah fil farj. Masuknya hasyafah ke dalam faraj. Dalam arti kata masuknya kemaluan orang lelaki di dalam kemaluan orang perempuan. Maka jika sekiranya berlaku perkara ini, maka ia mewajibkan mandi. Ia mewajibkan mandi. Tapi dalam sebahagian kitab, dia tak sebut sebegini, tapi dia sebut al-jima', iaitu berlakunya jima'. Dan jima' adalah persetubuhan. Dan persetubuhan ini mewajibkan mandi sekalipun tidak keluar air mani. Hadirin dan hadirat. Dan persetubuhan mewajibkan mandi meliputi sama ada persetubuhan itu halal atau haram. Na'udzubillah min zalik, daripada yang haram. Persetubuhan yang halal seperti yang berlaku di antara suami isteri. Namun yang haram adalah seperti berzina. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita dan zuriat kita daripada zina. Allahumma amin. Jika sekiranya ia berlaku, maka ia mewajibkan mandi. Tapi timbul persoalan, ada orang kata macam mana kalau sekiranya berlaku hubungan antara lelaki dengan lelaki? Adakah ia mewajibkan mandi? Kita kata ia juga mewajibkan mandi. Yang disebut sebagai liwat, hadirin dan hadirat, nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa na'udzubillah min zalik. Itu juga sekiranya berlaku, maka ia mewajibkan mandi bagi siapa? Kedua-dua pihak. Bagi lelaki dan perempuan, ataupun kalau yang kategori yang kedua itu berlaku bagi lelaki dan juga lelaki, maka ia mewajibkan mandi. Yang kedua yang kita nak masuk pada malam ini, pada majlis kali yang ke-8, adalah kata penulis kitab, wa khuruju al-mani. Wa khuruju al-mani, keluarnya air mani. Keluar mani mewajibkan mandi sekalipun tidak menerusi persetubuhan. Kerana keluar air mani ini dia tidak semestinya menerusi persetubuhan. Dia boleh berlaku dengan beberapa jalan dan cara yang lain. Sebagai contoh, seseorang bermimpi basah. Dia tidur, dia bermimpi basah, dan dia bangun, dia dapati pada seluarnya ada kesan air mani. Jadi maknanya air mani keluar. Maka dia wajib mandi. Kerana kalau dia tidak mandi, dia kekal dalam keadaan berjunub. Dan orang berjunub terhalang kepada mereka ini melakukan beberapa ibadat. Seperti salat,
seperti baca Quran, ini tidak dibenarkan. Seperti bertawaf. Jadi cara dia nak mengangkat junub, mengangkat janabah adalah dengan mandi wajib. Bila dia dah mandi wajib, maka barulah boleh dia mendiri salat. Bila dia dah mandi wajib, barulah dia boleh baca Quran dan dia menunai tawaf sebegitu. Kalau tidak, maka tidak, hadirin dan hadirat. Selain daripada itu, kita kata antara cara yang mengeluarkan air mani adalah onani. Dan ini adalah cara yang haram, hadirin dan hadirat. Ini adalah cara yang haram. Iaitu dalam mazhab Syafi'i, perbuatan onani mengeluarkan air mani dengan diri sendiri adalah haram. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, yang mana Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang menjaga dan memelihara kemaluan mereka, kecuali kepada isteri-isteri mereka ataupun hamba-hamba perempuan mereka. Maknanya selain daripada isteri, selain daripada hamba perempuan, maka kalau kita gunakan kemaluan kita untuk selain mereka, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Dan inilah yang diistimbatkan ataupun dikeluarkan hukum ini daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang kedua, hadirin sidang jemaah. Dan ini pun sama juga, meliputi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki keluar mani, perempuan keluar mani, maka mereka wajib mandi. Kalau lelaki mengadakan hubungan suami isteri, perempuan mengadakan hubungan suami isteri, mereka berdua wajib mandi. Yang ketiga ini hanya khusus bagi orang perempuan. Apa dia yang ketiga? Hadirin dan hadirat, wal haid, dan haid. Haid ini adalah darah. Dan kita tahu bahawasanya darah yang keluar daripada orang perempuan ini terbahagi kepada 3 yang utama. Yang pertama disebut sebagai darah haid. Dan yang keduanya disebut sebagai darah nifas. Dan yang ketiganya disebut sebagai darah apa? Istihadah. Sebagai darah istihadah. Darah haid adalah darah yang berasal, yang keluar daripada rahim orang perempuan, hadirin dan hadirat. Dan dia keluar daripada orang perempuan dalam keadaan orang itu sihat. Dia bukan dalam keadaan dia sakit. Tak, dia normal lah tu. Bila keluar haid itu petanda dia wanita normal. Dia dalam keadaan sihat. Tapi kalau dia tak keluar haid, katakan 5-6 bulan tak keluar atau 2-3 bulan tak keluar, itu petanda ada something wrong. Dia kena pergi cek, hadirin dan hadirat. Maka kita katakan keluar darah haid mewajibkan mandi. Tetapi bila wajib mandi, adakah apabila keluar ataupun apabila telah selesai? Kita kata apabila telah selesai. Maknanya bukan semata apabila keluar wajib mandi, tak. Apabila dah keluar haid dan setelah tamatnya haid, iaitu telah terhentinya haid, maka dia wajib mandi. Boleh jadi dalam tempoh 14 hari keluar darah haid, hadirin dan hadirat. Iaitu mungkin sekitar orang kata 7 ke 15 hari. Seorang wanita itu keluar haid. Jadi keluar darah haid mewajibkan mandi apabila tamat. Apabila telah tamat terhentinya haid, maka wajib mandi. Jadi bukan semata itu yang terhalang. Maknanya tak boleh juga dia solat, tak boleh juga dia puasa, tak boleh dia adakan hubungan suami isteri. Ini yang Quran sebut dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Allah kata, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, berkenaan darah haid. Kul, jawablah kamu wahai Muhammad, huwa adza, darah haid adalah kotoran. Darah haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah kamu menjauhi isteri-isteri kamu ketika mereka haid. Menjauhi isteri itu bukan makna halau keluar rumah, tak. Atau halau bagi suruh balik kampung, bukan. Atau suruh isteri tidur dekat luar, dia tidur dalam bilik seorang-seorang, tidak. Tapi menjauhi isteri itu maknanya tak boleh adakan hubungan suami isteri. Wala taqrabuhunna hatta yathurn, jangan kamu mendekati isteri-isteri kamu sehinggalah mereka bersuci. Apa makna sehingga mereka bersuci? Sehingga mereka mandi wajib. Sebab ada wanita yang telah henti haid, tamat haid, dia terus adakan hubungan suami isteri. Yang ni berdosa, hadirin dan hadirat. Kerana dia belum apa? Dia belum mandi wajib. Setelah mandi wajib baru boleh mengadakan hubungan suami isteri. Itu pun bukannya wajib.
Allah kata fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah bersuci, maka datangilah isteri-isteri kamu daripada jalan yang Allah perintah kamu kepadanya. Perintah yang datang selepas larangan, hukumnya adalah hukum sebelum larangan. Jadi apa hukum mengadakan hubungan suami isteri sebelum larangan ketika haid? Hukumnya harus, bukannya wajib. Jadi selepas wanita itu mandi wajib, maka hukumnya harus untuk suami mendatangi isterinya, hadirin dan hadirat. Jadi Allah kata di sini wajib kita mengangkat, orang kata junub ataupun yang lebih tepatnya wajib mengangkat haid dengan mandi wajib. Yang keempat adalah an-nifas. Yang keempat adalah an-nifas. Dan nifas ini adalah apa dia? Darah yang keluar daripada orang perempuan setelah dia melahirkan anak. Setelah dia bersalin. Dan tempohnya sekitar 40 hari hingga 60 hari. Di dalam kitab-kitab fiqh menyebut, menjelaskan tempoh keluarnya nifas ini adalah sekitar 40 hingga 60 hari, hadirin dan hadirat. Jadi lama, dia lagi lama daripada keluarnya darah haid. Dan nifas dia mengambil pakai ke semua hukum haid. Ini kaedah. Nifas dia mengambil pakai ke semua hukum haid. Maksud dia apa? Kalau wanita haid tak boleh salat, wanita nifas pun tak boleh salat. Kalau wanita haid tak boleh puasa, wanita haid pun sama. Kalau wanita haid tak boleh tawaf, wanita nifas pun sama. Kalau wanita haid tidak boleh baca Quran, wanita nifas pun tidak boleh baca Quran. Kenapa? Walaupun Quran tak pernah sebut pun tentang isu nifas. Quran hanya sebut tentang haid sahaja. Tapi inilah yang kita katakan gunanya dalil qiyas. Kita guna dalil qiyas. Dan saya rasa tuan-tuan maklum bahawasanya agama kita ini ada 4 dalil yang paling utama. Dalil yang disepakati oleh majoriti mazhab. Iaitu Al-Quran, yang pertamanya. Yang keduanya As-Sunnah. Yang ketiganya Al-Ijma'. Dan yang keempatnya Al-Qiyas. Hadirin dah hadir. Yang keempatnya adalah Al-Qiyas. Jadi qiyas kepada apa? Qiyas kepada haid. Bila kita tengok begini, qiyas ni qiyas ini kalau tuan-tuan belajar usul fiqh, qiyas ni dia ada 4 rukun. Dia ada 4 rukun. Rukun pertama qiyas, dia mesti kena ada asal. Dia mesti kena ada asal. Asal ni benda yang kita nak qiyaskan kepada dia. Apa dia asal tu? Yang kedua, dia kena ada furu'. Kalau asal tu adalah usul, furu' adalah cabang. Benda yang kita nak qiyaskan. Apa benda yang kita nak qiyaskan? Yang ketiga, hukum asal. Yang ketiga adalah hukum asal. Dan yang keempat adalah illah. Yang keempat adalah illah. Kita ambil contoh mudah. Berkenaan dengan dadah. Berkenaan dengan dadah. Dalam Quran tidak cerita tentang dadah. Hukumnya. Demikian dalam hadis-hadis Nabi pun SAW tidak ada diceritakan tentang dadah. Jadi macam mana orang nak tahu tentang hukum penggunaan dadah ini? Heroin ke, morfin ke, apa dia ke? Ekstasi ke, hadirin sidang jemaah? Jadi orang nak tahu. Maka orang tengok, dadah ni apa kesan dia? Kalau kesan dia mengkhayalkan, ada tak dalam Quran mencerita tentang sesuatu yang mengkhayal atau memabukkan? Kita kata ada. Iaitu apa? Arak. Maka arak menjadi asal. Cabangnya adalah dadah. Hukum arak adalah haram. Jadi hukum kepada dadah juga haram kerana illah mereka adalah sama. Illah ni apakah sebab pengharaman arak? Arak diharamkan kerana apa? Kerana memabukkan. Arak diharamkan kerana memabukkan. Jadi kalau arak diharam kerana memabukkan, maka dadah menjadi haram kerana mengkhayalkan. Jadi ini qiyas. Dan disebutkan hadirin dan hadirat, berkenaan dengan isu nifas ini tadi sama juga. Nifas adalah darah. Haid adalah darah. Kalau haid Allah kata sebagai kotoran, takkan nifas jadi suci. Jadi sama, nifas pun menjadi kotoran. Jadi sebab itu para ulama menggunakan qiyas nifas kepada haid, maka segala yang haram ke atas wanita haid, haram juga ke atas wanita yang nifas. Dan sekali lagi saya ulang bahawasanya nifas adalah darah yang keluar dari orang perempuan selepas dia bersalin. Dan tuan-tuan, saya juga nak sebut apa yang saya sebut pada 2 minggu yang lepas. Kalau dalam majlis saya ada sebarang persoalan, sila ajukan. Maknanya boleh terus. Dia tak syarat saya buka pada hujung majlis. Ataupun tak syarat nanti
saya buka sesi soal jawab, tidak semesti. Maknanya kalau ada dalam majlis kita ini sebarang persoalan boleh terus ditanyakan, lebih-lebih lagi ada kaitan dengan tajuk lah. Tanya masalah ekonomi Zimbabwe mana saya tahu. Tapi yang ada kaitan dengan tajuk kita. Itu perbahasan fiqh pada malam ini. Jadi berbalik kepada isu nifas tadi, dinamakan nifas sebagai nifas kerana ia adalah keluar setelah keluarnya nafas. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Darah nifas ini dia keluar setelah keluarnya nafas. Itu setelah baby lahir, setelah bayi dilahirkan. Baik. Itu yang keempat. Dan ini hanya berlaku kepada orang perempuan sahaja. Haid pun sama. Tidak ada orang lelaki yang ada haid dan tidak ada orang perempuan yang mengalami nifas. Tidak ada orang lelaki yang mengalami nifas. Saya betul kan? Jika ada lelaki yang mengalami haid dan nifas, kita kena ragui kelelakian dia. Maknanya itu bukan lelaki lah tu. Ya. Baik, terima kasih kepada soalan yang baik. Sebenarnya, kalau seseorang itu dia telah mencapai usia menopause, hadirin dan hadirat, maknanya memang haidnya telah terhenti. Haidnya telah terhenti. Jadi sebarang darah yang keluar, ia merujuk kepada istihadah. Darah yang keluar, dan dia pula umur 60, takkan bersalin pula. Jadi maknanya tak ada nifas lah kan? Haid ada sebab dah menopause. Nifas tak ada sebab dah tak boleh nak bersalin, memang tak melahirkan anak. Tapi darah yang keluar biasanya merujuk kepada istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit. Darah istihadah adalah darah penyakit. Tapi wanita haid tak wajib solat, wanita nifas tak wajib solat, wanita istihadah wajib solat. Jadi ada beza antara istihadah ini dengan haid dan nifas. Sebab itu kita kata istihadah tidak mewajibkan mandi. Tapi dia wajib suci. Dia wajib kita bersihkan najis macam biasa. Wajib bersihkan najis. Dan biasanya para ulama samakan istihadah ni darah yang selalu keluar ketika sakit. Biasanya sebab dalam badan ada sakit, ada penyakit. Dengan kalau orang lelaki disebut sebagai salas al-baul, iaitu kencing tidak lawas. Maknanya air kencing saya nak mengalir, kalau kencing tak tus. Jadi dia tidak wajib mandi, tapi wajib menyucikan kemaluan sahaja dan ambil wuduk macam biasa. Begitu hadirin. Jadi tak terikat kepada 14 hari ke ataupun tempoh itu, tidak terikat. Maknanya kalau istihadah maka wajib dibersihkan macam najis biasa. Hadirin dah hadirat. Baik, selesai kepada isu tersebut. Saya nak masuk kepada yang kelima. Yang kelima, yang mewajibkan mandi adalah al-wiladah. Dan al-wiladah di sini diterjemah sebagai apa? Sebagai bersalin. Wiladah ni sebenarnya deliver baby. Maknanya proses melahirkan bayi. Jadi maknanya, tadi keluar darah nifas, darah yang keluar selepas bersalin. Yang ni perbuatan itu. Maknanya ada orang kebarang kalian, dia bersalin tapi dia tidak keluar darah nifas. Boleh jadi. Tapi wajib tak untuk dia mandi wajib? Kita kata wajib mandi. Sebab apa wajib mandi? Sebab baby dah keluar. Baby dah keluar. Cuma isu ini adalah isu yang tidak disepakati. Cuma oleh kerana kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, pengajian kita fiqh mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i hadirin dan hadirat, wiladah mewajibkan mandi. Wiladah mewajibkan mandi. Maknanya semata seseorang wanita itu melahirkan bayi, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia keluar darah, maka dia wajib mandi setelah tamat darah nifas tersebut. Adakah dia kena mandi 2 kali? Mandi sebab wiladah 1, mandi sebab nifas 1? Tak. Mandi sekali saja. Dia apabila berlakunya banyak junub bagi seseorang dalam satu masa, maka dia perlu mandi wajib dengan satu kali mandi wajib saja. Sama juga dengan berwuduk. Kalaulah kita ni, satu orang ni, dia masuk bilik air. Dia buang air besar. Sambil buang air besar, terkeluar air kecil. Dia bukan terkeluar lah, memang akan keluar lah. Kebiasaannya normal begitulah. Lepas tu kentut pula. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan dia berhadas tu. Kentut, keluar air besar, keluar air kecil. Jadi dia ambil wuduk 3 kali ke sekali? Dia ambil wuduk sekali saja. Maknanya walaupun dalam satu masa tu, dalam setengah jam tu, dia kentut 30 kali contohnya. Dia mazhab dia kentut. Jadi dia perlu, kalau dia nak solat, dia kena ambil wuduk berapa kali? Sekali saja. Tak perlu banyak kali. Walaupun berlaku hadas banyak kali, sama ada hadas yang sama ataupun hadas yang berbeza-beza. Maknanya dia dalam 1 jam tu kencing 3 kali. Tapi tak ambil wuduk. Maka dia wajib ambil wuduk sekali sahaja untuk mengangkat hadas-hadas tersebut. Sama juga dengan isu junub ni tadi. Dan sama juga dengan isu wiladah dan nifas ni.
Maknanya kalau dia bersalin memang kena wajib mandi. Dan kalau dia keluar darah nifas lepas bersalin, dia wajib mandi juga. Tapi dia wajib mandi bila? Selepas selesainya darah nifas. Sekali saja mandi. Dan ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Hadirin dah hadirat. Ya. Bersalin operation pun sama. Maknanya apabila melahirkan bayi, keluarnya bayi mewajibkan mandi. Sama ada secara normal ataupun pembedahan, hadirin dah hadirat, ia mewajibkan mandi. Kenapa kita kata begitu? Terima kasih atas soalan. Sebab begini. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat, kenapakah bersalin seseorang itu menyebabkan dia wajib mandi? Kerana bayi ini berasal daripada apa? Bayi berasal daripada apa? Ha? Tahu dia? Apa tu? Bayi Okey, baik. Bayi berasal daripada air mani. Dia memang manusia memang berasal daripada tanah. Jadi jawapan tanah tu macam takkan kita keluar-keluar tanah. Kita keluar memang bayi, hadirin dah. Itu tanah ni adalah asal kejadian Adam, macam tu. Tapi secara orang kata manusia yang berikut-berikutnya adalah daripada percampuran air mani lelaki dan perempuan, ataupun dalam bahasa saintifiknya sperma dengan ovum. Jadi apabila keluar dan bayi berasal daripada air mani, hadirin dah hadirat, keluar air mani wajib mandi tak? Keluar air mani wajib mandi, maka keluar baby pun wajib mandilah kerana baby berasal daripada air mani. Inilah ulama' mazhab Syafi'i diguna qiyas juga. Dia kata oleh kerana keluar air mani mewajibkan mandi, dan bayi berasal daripada air mani, maka keluarnya bayi mewajibkan mandi. Tapi bagi orang perempuan lah, kerana dia yang melahirkan. Begitu. Terima kasih atas jawapan. Dan yang terakhirnya adalah yang keenam, dikatakan antara perkara yang mewajibkan mandi bagi seseorang adalah al-maut. Al-maut adalah kematian. Yang ini mencakupi lelaki dan perempuan. Jadi maknanya yang gabung lelaki dan perempuan ada 3. Iaitu yang pertama adalah persetubuhan, yang kedua adalah keluar air mani, dan yang ketiga adalah kematian. Maknanya semua yang mati ni dia tak mandilah, dia dimandikan. Dia dimandikan. Jadi apabila dia dimandikan, maka dimandikan tu wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib memandikan jenazah. Kecuali siapa? Orang yang mati? Orang yang mati syahid. Hadirin dah hadirat. Jadi wajib kita mandikan jenazah yang mati sakit ke, macam kebiasaan orang. Jadi kita mandikan dia itu adalah fardu kifayah ke atas orang Islam. Fardu kifayah. Mandi itu wajib. Jadi dikata di sini kematian, meninggal dunia menyebabkan wajib mandi. Baik. Kemudian kita tengok muka surat 11, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Faslun fi furudil ghusul. Fasal berkenaan dengan rukun-rukun mandi. Ini maksud dia adalah rukun mandi wajib sebenarnya. Rukun mandi wajib. Bukan rukun mandi sunat. Mandi sunat ni suka hati kita lah. Mandi sunat ni mandi macam biasa lah. Kita sabun ke, kita tak sabun ke, terpulang. Kita shampoo ke, tidak shampoo ke, terpulang. Itu mandi biasa. Itu pun bukan mandi sunat pun. Itu mandi harus sebenarnya. Mandi sunat ni contohnya kalau mandi hari raya, ataupun mandi hari Jumaat, ataupun mandi nak masuk Mekah. Begitu. Itu adalah mandi sunat. Tapi mandi-mandi yang kita dok buat hari-hari ni kebiasaannya adalah mandi yang hukum dia harus. Mandi yang hukum dia harus. Macam ada seorang dia kata, Ustaz, kalau dia nak mandi 3 kali sehari, apa hukum? Harus. 4 kali harus juga. 2 kali harus. Sekali harus, tak mandi langsung pun harus. Jadi sebenarnya hukum asal adalah harus. Tapi bila dikata rukun-rukun mandi, maka mandi di sini merujuk kepada mandi apa? Mandi wajib. Rukun-rukun di sini merujuk kepada mandi wajib. Dan nama lain bagi mandi wajib adalah mandi junub. Nama lain bagi mandi wajib adalah mandi junub. Dikata di sini rukun mandi wajib ada 2. Furudul ghusli isnan. Rukun mandi wajib ini ada 2. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama sekali adalah niat. Dan yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'. Kita meratakan air ke seluruh badan. Kita meratakan air ke seluruh badan. Maknanya bagi air kena kepada seluruh anggota kita. Seluruh badan. Tapi seluruh badan tu seluruh badan yang zahir. Bukan nak kena cuci usus pula. Dia mandi wajib sampai nak cuci usus, sampai nak masuk air dalam saluran kubul ke dubur ke, tak perlu. Jadi itu adalah ghulu, itu melampau. Tapi yang bahagian zahir saja. Bahagian luaran ini. Jadi hadirin dan hadirat, 2 ini kalau kita lakukan, selesai dah mandi wajib kita. Baik, itu saya selalu sebut di majlis-majlis pengajian yang saya lakukan, hadirin dan hadirat, berkenaan dengan
kaifiat mandi wajib. Berkenaan dengan kaifiat mandi wajib. Mandi wajib ini ada dua kaifiat. Ada dua tata cara. Kaifiat ni tata cara. Cara yang pertama, yang paling dianggap sebagai paling simple. Yang paling simple. Yang paling simple tetapi sah. Iaitu apa dia? Niat dan ratakan air ke seluruh badan. Contoh, ada satu orang lelaki ni, dia dalam keadaan berjunub. Dan saya selalu sebut berjunub ni salah satu daripada dua. Yang pertama keluar air mani. Yang kedua baru lepas mengadakan hubungan suami isteri. Jadi dia berjunub. Wanita haid tak dianggap berjunub. Dia haid lah. Wanita nifas tak dianggap berjunub. Wiladah tak dianggap berjunub. Tapi dia dalam situasi tersebut. Jadi orang yang berjunub merujuk kepada dua tadi. Jadi katalah ada satu orang lelaki ni dia keluar air mani. Maka dia nak solat. Dia nak solat. Jadi dia kena mandi wajib. Jadi dia masuk dalam bilik air. Katalah dia buka air pancuran dia, air shower. Dan dia niat dalam hatinya untuk dia mengangkat hadas besar, atau dia niat untuk dia mandi wajib, atau dia niat untuk dia mengangkat junub. Ketiga-tiga boleh. Salah satu daripada tiga. Yang kedua, dia ratakan air ke seluruh badan. Maknanya dia bagi air kena ke seluruh badan dia. Daripada tanpa terlepas, tanpa terkecuali. Kemudian selesai dah mandi wajib. Begitu simple, begitu mudah. Sebab itu disebutkan ada dua rukun sahaja. Kecuali setahu saya dalam kitab Matan Nabi Syuja' sahaja dia kata ada tiga. Tapi dalam majoriti mazhab, dalam majoriti kitab mazhab Syafi'i, dua saja. Niat dan ratakan air ke seluruh badan. Tapi saya boleh faham logik kenapa Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' ditambah satu lagi. Dia kata niat, yang kedua menghilangkan segala najis pada badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Maknanya dia tambah hilangkan, buang najis dulu pada badan. Itu dikata rukun mandi wajib. Tapi memadai kita sebut yang dua ni pun tak apa. Niat dan ratakan air ke seluruh badan. Selesai dah mandi wajib. Ya, ini adalah cara yang paling simple, cara yang paling minimum untuk kita mengangkat hadas besar. Adapun cara yang kedua adalah cara yang akmal. Orang kata cara yang paling lengkap, cara yang paling sempurna. Dan cara mandi wajib yang paling sempurna adalah yang pertama sekali. Ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau pernah melihat Nabi mandi wajib. Takkan Abu Bakar tengok Nabi mandi wajib? Kawan tu pak mentua dia. Jadi mestilah isteri Nabi yang menceritakan kisah-kisah ini di dalam rumah ni. Jadi Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata Nabi ni nak ambil nak angkat hadas besar, mula-mula Nabi membasuh pergelangan tangan dahulu sebanyak 3 kali. Dan Nabi dahulukan dengan membaca bismillah. Kemudian Nabi membasuh kemaluan dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Kemudian kata Aisyah, Nabi mengambil wuduk sebagaimana wuduk salat. Maknanya ambil wuduk sebagaimana wuduk salat. Kemudian Nabi membasuh kepala sebanyak 3 kali. Membasuh anggota kanan iaitu tangan dan kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh anggota kiri tangan dan kaki sebanyak 3 kali. Kemudian barulah Nabi meratakan air ke seluruh badan. Itu cara yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mandi wajib. Jadi kalau kita buat yang tu, kita dapat pahala yang lengkap. Tapi kalau nak mudah tadi, macam yang kita kata tadi lah, niat dan ratakan air ke seluruh badan. Ini sama bagi lelaki dan perempuan, sama saja. Maknanya sama kedua-duanya adalah bagi orang lelaki dan orang perempuan. Hadirin dan hadirat. Dan kita nak masuk kepada perbahasan yang terakhir pada malam ini sebelum kita tamat. Dalam 10 minit lagi, hadirin dan hadirat. Faslun fi syuruti sihatil wudu. Fasal berkenaan dengan syarat-syarat sah wudu. Syarat-syarat sah wudu. Apa makna syarat? Syarat ni maknanya sesuatu yang perlu ada dalam ibadat. Kalau ia tak ada dalam ibadat, maka ibadat tu tidak sah. Ibadat tu tidak sah. Dia lebih kurang sama dengan rukun. Syarat ni lebih kurang sama dengan rukun. Rukun pun sama. Rukun wajib ada dalam satu-satu ibadat. Jika tidak ada rukun itu, jika tidak ada perkara itu, maka ibadat itu tidak sah. Cuma apakah perbezaan di antara rukun dengan syarat? Perbezaannya sangat mudah, hadirin dan hadirat. Rukun berada dalam ibadat. Dan syarat ni berada di luar ibadat. Saya ambil contoh kepada solat.
Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, baca surah Al-Fatihah, rukun solat ke syarat sah solat? Syarat sah. Al-Fatihah dalam ke di luar solat? Al-Fatihah ni dalam ke luar solat? Kalau di dalam, dia adalah rukun. Jadi baca Al-Fatihah adalah rukun solat. Tetapi macam saya nak bagi tuan-tuan boleh jelas perbezaan. Contoh saya katakan, mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni dalam solat ke di luar solat? Mengambil wuduk di luar solat. Jadi dia rukun ke syarat sah solat? Dia syarat sah solat. Jadi itu beza antara syarat dengan rukun. Syarat ni mesti di luar. Tapi dia wajib adalah semasa solat wajib adalah. Maknanya bukan maknanya bila dah masuk ke dalam solat tu kita dah batal wuduk pula. Tak. Tapi dia asalnya daripada luar. Tapi kalau saya kata rukuk, i'tidal, sujud, baca Al-Fatihah, selawat atas Nabi, ini semua adalah rukun sebab dia berada di dalam. Dia berada di dalam. Jadi kita nak tengok syarat-syarat sah wuduk. Dia kata oleh penulis kitab di sini, syurutul wudu'i 10. Syarat-syarat sah wuduk ni ada 10. Asyarah ni 10. Apa dia 10? Hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali adalah al-Islam. Yang pertama sekali beragama apa? Beragama Islam. Maknanya seseorang yang bukan Islam, dia ambil wuduk. Wuduk ni tidak sah. Kerana dia apa dia? Dia gugur bagi dia syarat untuk pelaksanaan ibadat pun. Nak ambil wuduk buat apa? Dia tak boleh ibadat. Sebab apa dia tak boleh ibadat? Sebab dia bukan Muslim. Jadi kita kena Islam, baru sah kita punya wuduk. Yang kedua, orang kata ni, syarat sah wuduk dikatakan oleh penulis kitab adalah tamyiz. Tamyiz ni kalau orang yang tamyiz, dia adalah orang yang mumayyiz. Mumayyiz biasa dengar tak hadirin dan hadirat? Kita kata mumayyiz, kita biasa dengar. Mumayyiz ni nama lain bagi dia. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqah, tuan-tuan akan jumpa satu istilah lain bagi perkataan mumayyiz, iaitu murahiq. Dan murahiq merujuk kepada mumayyiz, sama saja. Murahiq merujuk kepada mumayyiz, iaitu kanak-kanak yang menghampiri usia baligh. Itu mumayyiz atau murahiq. Menghampiri usia baligh. Katalah dia dah budak lelaki tu umur dah 10 tahun. Ini dia, walaupun dia belum keluar mani lagi, ataupun dah 11 tahun, maka dia adalah mumayyiz dan murahiq. Jadi syarat nak ambil wuduk ni, nak menjadikan wuduk itu sah, mestilah budak tu mumayyiz. Dan mumayyiz ni maknanya boleh membezakan. Dia boleh membezakan. Ini kalau macam baby sebagai contoh, umur 2 tahun, dia boleh beza ke makanan dengan mainan. Mainan pun dia makan, makanan pun dia makan, lipan pun dia boleh jadi masuk dalam mulut. Sebagai contoh. Budak kecil, betul tak? Dia nampak apa je bergerak depan dia, nampak masuk mulut. Sebab dia adakah dia mumayyiz? Dia tidak mumayyiz. Tapi kalau ini dah umur 10 tahun, dah 11 tahun, lalu depan mata lipan dia pergi ambil makan, kita kata budak ni betul ke tak betul ni? Contoh. Ada something wrong ni. Kalau 10 tahun. Sebab dia dah patut dah boleh bezakan. Dan para ulama' kata macam mana kita nak tahu orang kata level-level mencapai usia mumayyiz ini, apabila dia boleh menguruskan urusan qada' hajatnya secara bersendirian. Maknanya dia level buang air kecil, buang air besar boleh buat seorang-seorang. Tak adalah nak masuk bilik air, tolong ayah ke mak ke tolong pergi basuh air kencing ke apa. Itu belum mumayyiz lah maknanya. Tapi kalau dia dah pandai, dah boleh pergi sendiri, masuk dalam tandai, dah tahu flush, dah tahu, itu maknanya dah boleh uruskan, maka dia dah mumayyiz. Walaupun belum keluar air mani, walaupun belum keluar haid lagi. Bagi orang perempuan. Jadi syarat dia mumayyiz. Maknanya kanak-kanak yang belum mumayyiz, kalau dia ambil wuduk dia tidak sah pun. Maknanya wuduk dia tidak sah. Dan yang ketiga, hadirin dan hadirat, wan naqa'u 'anil hayd wan nifas. Wan naqa'u 'anil hayd wan nifas. Syarat sah wuduk, mestilah seseorang wanita itu dia dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau dia dalam keadaan haid, dia ambil wuduk dia tidak sah. Kenapa dia ambil wuduk? Sebab dia bukan boleh buat ibadat. Ini dikatakan di sini, suci daripada haid dan nifas. Ini syarat sah wuduk. Maka tidak ada keperluan untuk dia ambil wuduk dalam keadaan dia haid, dalam keadaan dia nifas. Kerana wuduk ini adalah digunakan biasanya untuk beribadat. Kerana ada ibadat yang mensyaratkan wuduk. Contohnya solat. Contohnya baca Quran. Hadirin sidang jemaah. Jadi tidak perlu. Dalam mazhab kita tidak perlu untuk dia mengambil wuduk. Dan yang kelimanya,
ataupun yang keempat, saya betulkan. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah. Dan syarat sah wudu adalah kita ini, tubuh badan kita, bersih daripada perkara-perkara yang menghalang sampainya air ke kulit. Maknanya syarat sah wudu, maknanya anggota tubuh kita ini, secara spesifiknya anggota wudu lah. Anggota wudu ada 6. Saya minta maaf. Anggota wudu ada 4. Anggota wudu ada 4. Yang kita telah sebutkan dalam beberapa majlis sebelum ini. Iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang ni yang wajib. Jadi kalau kita nak ambil wudu, anggota wudu wajib dihilangkan segala perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Yang menghalang air sampai ke kulit. Contohnya kalau cat. Cat boleh jadi menghalang air ke kulit. Ataupun contohnya kalau ada liquid sebagai contoh, menghalang air sampai ke kulit. Jadi wajib apa? Wajib dibersihkan dulu. Wajib dibuang, wajib dibersihkan dahulu. Baik. Dan yang terakhir, syarat yang kelima, wa alla yakuna 'alal 'udu ma yughayyirul ma'. Hendaklah tidak terdapatnya pada anggota kita sesuatu yang boleh mengubah sifat air. Tidak terdapat pada anggota kita ini sesuatu yang boleh mengubah sifat air itu, ataupun boleh mengubah air tersebut. Kerana asasnya wuduk ni kita dengan air mutlak sahaja. Tapi katalah ada pada kulit kita, pada badan kita ini sesuatu yang boleh, kalau air kena, boleh mengubah sifat air itu. Jadi ini pun tidak sah, kerana dia kena wuduk, air yang mutlak kena kepada kulit kita apabila kita mengambil wuduk. Dan hendaklah seseorang itu tidak menganggap perkara-perkara fardu dalam wuduk itu sebagai sunat. Kalau dia anggap basuh muka tu sunat, tak sah wuduk dia. Dia kena anggap basuh muka tu wajib. Dan kita kata perkara fardu dalam wuduk ada 6 yang kita sebutkan dalam beberapa majlis yang lepas. Yang pertama sekali niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan berserta sehingga siku. Yang keempat sapu sedikit air ke bahagian kepala. Yang kelimanya adalah membasuh kaki berserta 2 buku lali. Dan yang keenam adalah tertib. Jadi basuhan anggota ni yang wajib ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi tak boleh kita menganggap perkara-perkara wajib dalam wuduk sebagai sunat. Kalau kita ambil wuduk dan kita anggap basuh muka ni sunat, basuh tangan sunat, sapu kepala ni sunat, maka hukumnya adalah haram. Saya minta maaf, bukanlah sampai haram pula. Maka wuduk tu tidak sah. Kawan-kawan kata ini mazhab mana pula, saya tarik balik tuan-tuan. Hukumnya adalah tidak sah. Hukumnya adalah tidak sah. Maksudnya tidak sah wuduk kita kalau bila kita basuh muka, kita menganggap basuhan muka tu sunat, basuhan tangan tu sunat. Kita wajib menganggap ia sebagai apa? Sebagai wajib. Basuh muka tu wajib kita anggap wajib, basuh tangan, kepala dan kaki wajib kita menganggap sebagai wajib. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aku lu qawliha. Ya. Okey. Baik. Kita kata boleh tayamum kalau anggota wajib tu tak boleh kena air. Wajib tayamum sebab untuk dia mendirikan ibadat. Maknanya kalau dia nak solat contoh dia, tapi dia solat wajib berhajat kepada wuduk. Tapi anggota tubuhnya boleh jadi dia kemalangan. Jadi anggota seperti tangan dia contohnya tak boleh kena air. Maka kita kata bahagian yang boleh kena air, kita guna air. Bahagian yang tak boleh kena air, kita tayamum. Hadirin sidang jemaah. Ini berdalilkan hadis yang kita katakan tentang satu orang lelaki itu dia bermusafir. Kemudian dia kepalanya ditimpa dahan pokok. Jadi cedera parah pada kepala dia sehingga ada riwayat kata keluar sebahagian daripada otak. Cedera parah. Jadi dia pada waktu malam dia tidur dan apabila dia bangun tidur dia bermimpi basah pula. Ini ada hikmah besar pengajaran daripada kisah ni daripada Nabi SAW. Dia tanya kepada kawan-kawan dia, ada tak ada sebarang keringanan? Kok dia tak payah mandi ke? Sebab dia tahu kalau dia kena air pada kepala kalau dia mandi, bahayalah sebab pedih, sakit. Boleh jadi mudarat.
Tapi mereka kata la najidu laka rukhsah, kami tak jumpa pun sebarang keringanan untuk awak. Awak wajib mandi, dia kata. Laki tu dia mandi dan dia mati. Dia mandi dan dia mati. Kemudian Nabi SAW bila dapat je berita tu kepada baginda, Nabi marah, merah padam muka Nabi SAW. Nabi kata qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, semoga Allah bunuh mereka. Kemudian Nabi kata halla sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'al. Tak nakkah mereka bertanya kalau mereka tak tahu? Sesungguhnya ubat bagi kejahilan adalah dengan bertanya. Kemudian Nabi kata fa inna ma yakfihi ayyatayammam. Memadai bagi lelaki ni tayamum je, Nabi kata. Memadai bagi dia untuk bertayamum sahaja. Kemudian dia balut dia punya balutan itu, yang cedera itu ataupun yang kepala dia luka, dan dia lalukan sahaja air di atas tu. Janganlah sampai air tu kena tanpa ni. Dia lalukan sahaja air di atas tempat yang terkena yang luka tersebut. Jadi sebenarnya dalam situasi macam ni, ingat, kalau kita tak boleh kena air disebabkan kecederaan, yang kita khawatir kalau kena air menyebabkan sakit tu bertambah teruk atau lambat sembuh, maka boleh kita bertayamum. Dan kalau dah masuk waktu, wajiblah tayamum. Pada tak ada jalan lain, wajib bertayamum. Baik. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.